Norlela, terima kasih. Salam sejahtera. Peranan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom di Zon Selamat Pantai Timur Sabah Zon adalah pada tahap membanggakan dan terkawal. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, walaupun terdapat beberapa jenayah rentas sempadan, namun pasukan keselamatan negara berjaya mengekang dengan berkesan. Keadaan begitu baik, terkawal. Saya berharap dengan kawalan keselamatan yang dilakukan di sepanjang East Zone Negeri Sabah ini, ianya lebih memberi keselamatan dari segi penjenayah-penjenayah khususnya daripada rentas sempadan dan juga mengawal kegiatan-kegiatan haram yang lain. Datuk Haji Ji ditemui media selepas lawatan ke bangunan Eskom di Lahad Datu. Katanya kerajaan negeri juga telah mengambil maklum mengenai keperluan bagi memperkasa pasukan keselamatan di negeri ini, termasuk Eskom, dan ia akan dibawa ke peringkat persekutuan untuk pertimbangan sewajarnya. Dalam majlis ini, Ketua Menteri turut menyaksikan penyerahan sumbangan 10,000 paket roti kepada Eskom. Sumbangan Kim Tek Cheong, Consolidated Berhad, disampaikan pengurus eksekutifnya Dexter Lau. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat KPMKR Sabah sedia membantu proses pendaftaran orang kurang upaya OKU dan warga emas untuk program imunisasi COVID-19. Ini khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai aplikasi MySejahtera untuk mengisi permohonan mendapatkan suntikan vaksin. Menterinya Insinyur Syahelmi Yahya berkata, inisiatif tersebut bagi mengelak golongan berkenaan tercicir daripada mendapat suntikan mengikut fasa penerimaan ditetapkan, terutama di luar bandar. Kita akan berhubung dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan melihat bagaimana kita menambah baik proses pendaftaran mereka yang kita sasarkan. Syahelmi ditemui RTM selepas program Derma Darah Anjuran Bulan Sabit Merah Malaysia Putatan di Kampung Pasir Putih Putatan. Fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan melibatkan petugas barisan hadapan, manakala fasa kedua, warga emas, golongan rentan dan OKU, dan fasa ketiga, golongan dewasa berumur 18 tahun ke atas. Semangat Malaysia Prihatin menggambarkan kebersamaan seluruh rakyat negara ini mendepani pelbagai cabaran termasuk memerangi pandemik COVID-19. Negara kini gigih untuk bangkit semula, tidak terkecuali Sabah yang turut mengorak langkah tanpa henti sejak dilanda pandemik berkenaan tahun lepas. Ikuti laporan setahun Malaysia Prihatin bersama wartawan Sharon Raymond Kisil. Atas dasar keprihatinan, kerajaan menyediakan pelbagai inisiatif merangkumi ekonomi dan kebajikan demi kelangsungan hidup rakyat mendepani krisis COVID-19. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, sejak setahun lalu kerjasama utuh antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri menjadi tonggak penting menangani pandemik berbahaya itu. Ia banyak bergantung kepada keupayaan kita untuk mengurus dari segi pembelian alat perkakasan dan hampir semua alat perkakasan tersebut dibiayai oleh kerajaan pusat. Tidak mungkin kita dapat menstabilkan keadaan pandemik COVID di negeri Sabah tanpa bantuan dan kerjasama daripada kerajaan pusat. Jika tahun lalu inisiatif dilaksana lebih kepada pewujudan bantuan berbentuk kewangan seperti pakej prihatin, penjana dan permai, kini usaha tertumpu kepada pelaksanaan pemulihan melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Sabah sendiri menerima bekalan pertama vaksin Pfizer-BioNTech sebanyak 16,380 dos pada 25 Februari lalu dan akan mula diagih pada 4 Mac. Bagaimanapun, Datuk Masidi berkata, vaksin bukanlah satu-satunya jalan pemulihan, sebaliknya pembaharuan dan perubahan sikap masyarakat juga penting. Vaksin ini akan memberi kita perlindungan. Ini bermakna apabila kita terlindung daripada jangkitan, ini bermakna kita boleh kembali kepada gaya hidup kita dahulu, khususnya dari segi soal ekonomi, ya. Sementara itu, penyelidik geopolitik dan elektoral Sabah Geopes Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Syahrudin Awang Ahmad menyifatkan usaha dilaksana kerajaan sejak setahun lalu termasuk program imunisasi membuktikan kerajaan benar-benar prihatin.
negara kita sudah menerima vaksin, 2 jenis ataupun jenama vaksin dalam kurang 2 minggu. Ini adalah satu petunjuk jelas bahawa kerajaan begitu prihatin terhadap keperluan untuk menjaga kebajikan dan kesihatan, malah juga keselamatan rakyat kita melalui program vaksinasi kebangsaan. Beliau juga yakin Sabah yang terkenal dengan pusat pelancongan dan keindahan semula jadi mampu bangkit semula dengan formula baharu mengaktifkan sektor berkenaan. Formula harus dirangka bukan setakat oleh kerajaan negeri, malah juga oleh Kementerian Pelancongan serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan pelancong, kalaupun bukan daripada luar negara tetapi pelancong domestik, dapat dibenarkan dengan SOP yang ketat. Malaysia prihatin jelas menggambarkan komitmen kerajaan untuk memelihara kesihatan sejagat, keselamatan dan sosioekonomi rakyat. Dalam masa sama, gabungan kerjasama erat antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri Sabah membulatkan lagi usaha untuk memastikan kebajikan rakyat terus terbela. Sharon Raymond, RTM. Hari terakhir sebelum sesi persekolahan bermula esok dimanfaat sebaiknya para ibu bapa untuk membuat persiapan akhir persekolahan anak-anak. Antara yang menjadi tumpuan ialah kelengkapan pakaian kasut serta peralatan buku dan alat tulis. Tinjauan RTM di Kota Kinabalu mendapati ibu bapa yang membeli pada saat akhir adalah disebabkan kekangan kerja. Dulu dia punya saiz kecil, sekarang ni besar. Jadi susah mau cari saiz lah. Itu saja yang masalah dia lah. Tapi so far okey. Tidak ada masalah. So esok nak pergi buka sekolah enggak? Ya. So far kasut saja yang boleh belilah sebab Tadika punya baju kena liver balik Tadika lah. Kasut sajalah yang boleh pilih. Ini cuma ni kelempakan beli seluar lah, seluar baju budak sekolah, ready untuk dia orang lah, sama pukul semua lah. Itu sajalah. Oh, sebab dulu banyak kerja kan, itu MCO buat kerja, langsung tak ada senang keluar. So, besok start sekolah sudah terpaksa hari inilah. Sebenarnya hari ini pun tidak pun sibuk juga, tapi pun terpaksa mau keluar dulu lah. Sesi persekolahan bersemuka dibuka semula secara berperingkat mulai esok, melibatkan murid prasekolah tahun 1 dan tahun 2, diikuti murid tahun 3 hingga 6 pada 8 Mac dan pelajar sekolah menengah di Sabah pada 5 April. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Pastikan kemas kini maklumat dan status kesihatan anda melalui aplikasi My Sejahtera. Baik, kembali bersama Norlela, silakan.